Jadi inilah sebagai bukti cikgu jalankan aktiviti dan penglibatan murid dalam aktiviti yang cikgu jalankan. Okay, kalau saya faham, okay, mungkin sekarang cikgu agak khawatir kalau dijalankan aktiviti dalam talian sekarang, jadi ramai murid yang mungkin tak akan masuk. Tak apa cikgu, cikgu teruskan usaha sahaja. Okay, yang mana masuk itulah dikira sebagai kehadiran kita, tak ada masalah. Okay, saya tahu dan saya rasa cikgu dah berusaha sebaik mungkin dah untuk menggalakkan murid join ataupun masuk pertandingan, masuk aktiviti co-curriculum nanti. Dan last page ataupun muka surat yang terakhir sekali dalam flagnya ialah jadual kedatangan. Okay, setiap kali murid datang, cikgu tanda kosong ataupun tik satu ke ataupun slash ke, maksudnya murid itu hadir. Maksudnya rekod kehadiran murid itu cikgu rekodkan. Sebabnya nanti di akhir tahun nanti dalam penilaian PAJSK nanti cikgu perlukan data-data ini semua. Okay, berapa murid ini berapa kali datang, okay, apa jawatan dia, maksudnya benda-benda ini sangat diperlukan di akhir tahun nanti. Dan saya galakkan cikgu supaya lengkapkan perkara-perkara ini seawal yang mungkin lah. Contohnya nama pelajar ni cikgu saya rasa tak ada masalah, cikgu boleh tarik terus sebab saya akan bagi soft copy dan hard copy kepada cikgu. Okay, kalau soft copy tu cikgu tarik terus daripada situ paste dekat sini. Okay, senang saja. Okay, kemudian saya juga ada Cikgu Sufian dan juga saya telah membuat satu inovasi juga dalam buku flag tahun ini, dalam 5 flag tahun ini. Kami dah sertakan dah laporan aktiviti tahunan kepada cikgu. Okay, cikgu boleh type lah nanti soft copy-nya nanti. Jadi di akhir tahun nanti, okay, di penghujung tahun, cikgu senaraikanlah apa aktiviti yang telah cikgu jalankan sepanjang tahun 2021 ini. Okay, kat sini cikgu lengkapkanlah laporan unit apa tahun 2021. Okay, ini dah ada dah sebabnya kita bagi standard semua, kita bagi selaras semua format untuk laporan tahunan. Okay, sekiranya ada pelajar cikgu yang menyertai pertandingan peringkat daerah, negeri ataupun kebangsaan, cikgu lengkapkan dalam laporan akhir tahun nanti. Okay, kat sini. Dan kami dah tolong bantu dah cikgu. Nanti cikgu just paste saja gambar-gambar aktiviti KPU yang cikgu jalankan setiap minggu itu di ruangan ini. Saya nak ingatkan kepada cikgu, setiap kali cikgu buat aktiviti KPU, tolong cikgu ambil gambar, simpan sebabnya nanti sangat diperlukan semasa di akhir tahun nanti, semasa kita buat laporan aktiviti tahunan. Okay, cikgu ambil gambar setiap kali perjumpaan setakat 4 keping ke pun boleh. Okay, lepas tu simpan dalam Telegram personal cikgu ke, dalam WhatsApp personal cikgu ke, nanti gambar-gambar itu kita akan guna nanti. Okay, ini sajalah laporan untuk taklimat. Okay, ini nak cakap flag lah, beberapa perubahan flag yang cikgu penasihat kena buat. Bukan cikgu penasihat lah, kalau boleh kita latih setiausaha unit buatlah benda ni. Okay, dan juga saya mohon kepada cikgu, kalau macam tahun 2020 ada guru penasihat yang hilangkan buku blak. Okay, saya mohon pada tahun ini, mungkin saya tak expect, saya pun tak tahulah siapa yang hilangkan, sebab ada setengah unit tu telah dihilangkan ataupun missing benda tu kerana dipegang oleh setiausaha masing-masing anak murid kita. Okay, saya mohon guru penasihat pantau flag ni, dan juga kalau boleh setiap Jumaat hantar cikgu untuk mengelakkan kehilangan ataupun untuk mengelakkan berlaku perubahan guru penasihat pun kita agak risau juga. Okay, contohnya kalau berlaku perubahan guru penasihat, okay, cikgu kena untuk mengelakkan benda itu berlaku, sebab itulah cikgu kena hantar pada setiap hari Jumaat. Okay, itu sahaja untuk sedikit perkongsian ataupun gambaran ringkas tentang flag ataupun fail laporan aktiviti co-curriculum yang kita akan gunakan ataupun aplikasikan pada tahun ini. Okay, saya mohon guru penasihat jangan rasa terbeban kalau nak menyiapkan buku flag ini. Okay, kami dah memudahkan cikgu, cuba untuk memudahkan cikgu. Sama ada cikgu boleh tulis tangan ataupun cikgu boleh tulis secara bertaip dalam komputer. Okay, dan juga cikgu mainkan peranan minta setiausaha unit siapkan ataupun lengkapkan. Jangan bebankan diri cikgu. Saya tak nak cikgu rasa terbeban dengan kerja-kerja macam ini. Kalau boleh cikgu latih anak murid kita buat benda-benda itu. Minta dia type, bagi soft copy ke anak murid, minta anak murid type. Okay, lepas tu send dekat cikgu, cikgu print dan hari Jumaat masukkan dalam
file terus hantar ke bilik Puan Gazlina. Itu saja. Okey. Kalau cikgu ada apa-apa masalah tentang FLAG boleh tanya saya ataupun cikgu Sufian lah, ataupun kalau cikgu ada nampak site-site yang lain, okey, ada beberapa item yang cikgu tak berkenan ataupun cikgu nak tambah baik lagi, cikgu boleh bagi tahu saya ataupun boleh bagi tahu cikgu Sufian. Kami sentiasa mengalu-alukan idea dan pandangan daripada cikgu-cikgu. Okey, sekian itu saja untuk taklimat FLAG. Cikgu Sufian ada? Cikgu Sufian? Ada. Okey, seterusnya Cikgu Sufian boleh saya jemput Cikgu Sufian untuk taklimat. Jemput Ustazah dulu. Kena saya dulu. Sufian nak bentang modul dulu nak tunjuk secara draft dulu. Boleh saya bentang modul dulu. Saya menjemput dan mempersilakan Encik Sufian bin Omar. Saya punya sifu lah ni, Encik Sufian ni, sebabnya dia sangat membantu saya. Apa tentang ICT ke apa sangat membantu. Okey. Untuk pengetahuan semua guru Cikgu Sufian telah membuat satu inovasi juga, iaitu untuk modul PKIEBM dan juga modul Civic dalam core curriculum. Nanti semua guru penasihat akan dapat modul ni. Nanti setiap kali cikgu buat aktiviti, cikgu follow je modul tersebut. Okay, sebabnya dalam modul tersebut dah ada langkah-langkah pelaksanaan aktiviti tersebut. Okay, saya menjemput dan mempersilakan Cikgu Sufian untuk memberikan sedikit taklimat tentang modul tersebut. Dipersilakan Cikgu Sufian. Okey, terima kasih. Boleh dengar tak suara ni? Dengar tak? Boleh, jelas. Okay. Terima kasih kepada Cik Zumaira yang berusaha dengar Sifu Pian. Alhamdulillah. Yang berusaha Puan Gazlina Ghazali, PK Koko, SMK PK Kapar, Puan Anita, PK Petang. Ada lagi tak pentadbir dalam ni? Saya tak perasan kalau ada lagi saya tak perasan So yang saya nampak ni 2 orang sahaja. Okay, untuk saya bentangkan dia punya modul CV dan PKBM sebenarnya saya dapat dia punya bahan daripada Cik Zumaira dan daripada Puan Rosalina. Tapi berdasarkan daripada modul tu saya tambah baik dan saya bukukan untuk kegunaan kita semualah supaya dia memudahkan guru-guru penasihat, sebab saya tengok ikut tahun lepas dia punya laporan yang missing tempat yang banyak cikgu guru penasihat yang tak isi ialah di ruangan catatan PKBM dan ruangan catatan civic tu. So saya inovasikan untuk modul ni. So dia ada sebanyak 12 modul untuk sukan permainan dan 12 modul untuk kelab dan persatuan. So nak saya paparkan dia punya modul secara kasar sahaja sebab nanti cikgu boleh tengok sendiri dia punya detail apakah step-step untuk setiap simulasi. So saya paparkan yang pertama ialah untuk kelab dan persatuan. Boleh nampak tak? Tengok loading je. Boleh. Okey, boleh nampak Sufian. Boleh Boleh. So untuk modul kelab persatuan dia ada 12. Cuma dekat sini sebenarnya saya buat modul ni lebih kepada keadaan yang bersemuka lah. So maksudnya kalau budak tu betul-betul bagi komitmen dan bagi kerjasama, saya rasa modul ni agak membantu dan dia agak menarik. Tetapi bergantung pada olahan cikgu masing-masing. Maksudnya cara nak tarik budak tu supaya join kita punya aktiviti. So saya ambil contoh yang pertama. So modul 1 dia ada pertukaran masa selama 30 minit. So yang ni sebenarnya kalau aktiviti bersemuka sepatutnya kita kena buat modul ni terlebih dahulu dalam jangka masa 30 minit tu yang pertama. So yang kedua dia ada dari segi langkah-langkah ataupun step untuk setiap modul. So untuk karangan saya ni dia ada 7 step dan untuk dalam FLAG tadi dia ada catatan PKBM. So cikgu tak perlu fikir, cuma tulis modul yang keberapa cikgu guna. Contoh cikgu gunakan modul 1 dan terus tulis dia punya catatan PKBM tu apa, ataupun nak copy paste pun tak apa. Ni ruangan untuk catatan PKBM. Dan yang kedua untuk catatan CV dalam core curriculum pun dah siap-siap saya tulis. So cikgu tak perlu nak fikir lagi dia punya PKBM tu apa, CV tu apa. So copy dan paste saja ikut dan paste dalam dia punya laporan FLAG yang Cikgu Zumaira paparkan sebentar tadi. So yang pertama lah ni karangan saya.
Nanti saya terangkan sikit tengok secara kasar dia punya modul-modul yang ada. So modul 1 ialah karangan saya. Modul 2 sorak berentap. Ni cantik lah ni maksudnya kita bagi beberapa kumpulan, kita minta dia buat sorak kumpulan. So maksudnya yang tu sebelum benda ni sebenarnya kita letak dia sebagai ice breaking untuk setiap KPU. Okey. Biasanya modul 3 jualan langsung. So ini pun menarik sebenarnya. Maksudnya budak tu dia kena jual produk dekat kita tetapi dia kena nyatakan nama produk ataupun keberkesanan produk, harga produk dan kandungan produk. So bila budak dah buat semua, so dia akan bentangkan sama ada grup lain ataupun dia akan bentangkan dekat guru penasihat. So guru penasihat akan menilai dia punya maksudnya kita nak nilai persembahan daripada kumpulan tersebut dari segi kerjasama dan dia punya isi tentang barangan yang dia nak jual tu. Tu untuk jualan langsung. Yang keempat, CJ kasih sayang. Ini CJ kasih sayang So CJ kasih sayang sebenarnya kita nak menghargai antara kita punya ahli ataupun punya peserta dalam kita punya KPU. Dan contoh ni CJ kasih sayang ni saya dah tunjukkan contoh. So yang kosongnya saya dah letakkan dekat bawah ni Sebenarnya ni CJ kasih sayang ni dia cikgu kena print dan bagi seorang satu yang ni. Okay, ni CJ kasih sayang. Dia punya isi kena isi macam saya, nama budak, ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusi kelab ni contohlah. Ataupun dia kata saya Muhammad Safan bin Omar ingin mengucapkan terima kasih kepada guru penasihat kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya. Ni istimewa. So ni nama murid sendiri. So yang benar di tangan. So yang ni sebagai satu penghargaan kepada setiap ahli yang ada dalam KPU masing-masing. Okay, yang tadi adalah modul yang kelima, atur langkah. So atur langkah ni maksudnya kita lantik beberapa orang murid untuk macam dia sampaikan beberapa bahan ataupun info dalam kita punya KPU ataupun lebih kepada kelab dan persatuan lah. So maksudnya kita contoh maksudnya macam mana kita nak melakukan jahitan bersulam. So dia ada step 1, 2, 3, 4. Murid sampaikan, so murid yang lain tu maksudnya dia kena buat dia punya langkah-langkah minta pulang dekat cikgu sama ada nak buat dalam bentuk pemindah ataupun catat alih. So ni bergantung kepada cikgu. Yang ni modul 5. So modul 6 saya terangkan secara kasar sahaja Juruhebah hari ini. Yang ni saya rasa kita akan buat sekejap lagi So yang ni Juruhebah hari ini. Nanti cikgu praktikal, ustazah praktikal dia akan bentangkan dia punya simulasi Juruhebah hari ini. So yang ketujuh, 2 kursi kalau dalam PAK 21 dia ada juga lebih kurang sama. Kita namakan dia sebagai hot seat ataupun kursi panas. Cuma yang ni saya ubah suai, saya letakkan sebagai 2 kursi. Dia punya simulasi ialah so kalau kita bersemuka kita bentukkan dalam beberapa kumpulan. So setiap kumpulan tu kita akan pilih 2 orang untuk kita tanya soalan tentang diri mereka yang dipilih tadi. 2 orang tadi kita bagi detail ataupun apakah yang perlu dibentangkan ataupun apakah yang perlu diceritakan semasa dia berada di kerusi. Ini gunakan kerusi saja. Ataupun kalau tak ada kerusi pun tak ada masalah kalau nak buat dalam online. So kita boleh minta budak ni dah prepare, budak yang kita pilih ni dia prepare sama ada cerita-cerita dia, makan kegemaran, hobi. Sebenarnya ni untuk kita lebih kenal dia punya individu ataupun dia punya facility yang kita pilih lah. So 2 orang. Tapi kalau bersemuka sepatutnya kita gili-gili. Tetapi untuk online saya rasa mungkin cikgu boleh ubah suai 2 dan sebagainya. Ini boleh ubah suai. Untuk modul 7 nama dia adalah 2 kerusi. Yang seterusnya modul 8 getaran bahasa ni seronok sebenarnya. Saya dah buat simulasi hari tu. So maksudnya getaran bahasa ni kita menggunakan permainan bahasa Melayu So dia ialah permainan yang kita gunakan satu perkataan yang mempunyai 2 suku kata terbuka. Suku kata terbuka ni dia berakhir dengan konsonan. Dia berakhir dengan vokal.
So contoh buku. So lepas tu buku murid kedua dia gini kita akan buat secara bulatan ataupun kalau nak buat online bergantung pada cikgu lah. Sama ada budak nak type ke apa ke. So bergantung pada kreativiti cikgu. Saya bagi contoh saja. Contoh akan bagi kata yang pertama buku. So budak akan jawab menggunakan suku kata yang pertama, suku kata yang belakang tadi ku. So dia akan buat kata yang baru. Kuda. Dia dua suku kata saja. Lepas tu budak yang seterusnya dia akan bagi tahu kata yang lain yang mempunyai dua suku kata juga, dua suku kata terbuka dan berakhir dengan da. So dia akan mulakan kata yang pertama dia dengan huruf dengan suku kata da, ki. So terusnya dia akan sambung lagi kita, ta, hi, contoh. So yang tu macam mana kita nak buat getaran bahasa. Sebenarnya menarik sebenarnya kalau kita buat dalam bersemuka, tetapi saya rasa untuk menarik budak supaya join dalam kita punya aktiviti, sekurang-kurangnya aktiviti online ni dia boleh type. So kita bagi perkataan yang pertama, so budak type perkataan yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. So tapi biasanya kalau kita gunakan secara online, so budak akan pilih, kita akan dapat banyak dia punya pilihan jawapan. So maksudnya cikgu boleh pilih satu untuk jawapan yang kedua, cikgu tulis balik perkataan yang kedua jawapan tu, so budak akan pilih perkataan yang ketiga apa. Itu untuk secara online lah. So secara bersemuka so dia agak senang. So kalau online dia agak kita ada kekangan dia lah. Yang tu untuk modul yang ke-8. Yang ke-9 yang ni peribahasa, simpulan bahasa pantun yang bersahut. Maksudnya lebih kurang sama macam tadi, tetapi yang ni kita lebih kepada peribahasa atau pantun ataupun simpulan bahasa. Sebagai contoh perkataan, kita yang akan bagi perkataan tersebut. Contoh hati. So setiap kumpulan ataupun setiap murid dia akan bagi simpulan bahasa. Contoh kecil hati ataupun berbesar hati, contoh. Ataupun kita bagi perkataan ayam. So budak akan bagi simpulan bahasa tidur ayam ataupun berkaki ayam. So kita anggap sebagai simpulan bahasa, pantun ataupun peribahasa. So saya ni contoh-contoh perkataan ataupun cikgu nak guna perkataan lain pun boleh, tu tak ada masalah. So dia ada banyak lagi simpulan bahasa boleh, pantun pun boleh. Pantun ni dia punya panjang lah dia punya ayat. Tapi kalau yang kalau nak buat online, cikgu boleh gunakan perkataan yang simple, yang mudah-mudah saja. Sebagai contoh buah tangan, buah hati. So dia banyak jawapan yang cikgu boleh dapat menggunakan modul 9. So modul 10 siapa ataupun saya yang ni kita ambil seorang peserta. So dia akan cerita dia punya hobi. Peserta lain boleh tanya, tetapi kita beritahulah yang lain-lain sebenarnya hobi budak ni ialah hobi yang buruk. So budak yang lain tu tak tahu sebenarnya. So bila dia tanya dan mereka dapat jawapan, dia anggap difikir secara negatif. Semasa dapat jawapan, contoh dia hobi dia ialah bermain bola sepak. Tetapi contoh kalau kawan dia tanya berapa kali kita bagi tahu murid-murid yang lain, hobi dia lah ni contoh hobi dia lah suka kentut dalam kelas. Kita tanam dalam persepsi budak-budak yang lain-lain tu, kita kata hobi dia lah kentut dalam kelas. So budak akan tanya berapa kali satu hari kan buat aktiviti ni. Lepas tu budak yang terpilih dia akan jawab 3 kali sehari. Maksudnya budak akan fikir, oh dia kentut dalam kelas 3 kali sehari. Maksudnya budak akan fikir macam tu. So, dan akhirnya bila dia punya rasional lah, kita nak terapkan budak ni supaya dia fikir sentiasa positif terhadap sesuatu perkara. Walaupun kita bagi persepsi yang negatif, so akhirnya kita nak dia fikir yang positif sebenarnya. Sebab akhirnya bila di akhir modul ni, budak yang kita pilih tadi, dia akan beritahu apakah hobi dia yang sebenar. Sebagai contoh tadi saya dah beritahu hobi dia lah bermain bola sepak sebenarnya. So soalan-soalan ni tadi sebenarnya dia nak kita convert balik yang negatif, kita convert balik pada fikiran yang positif. Itu modul yang ke-10 lah. Modul yang ke-11 pancakata. So yang ni ini saya terangkan sikit saja sebab ada sukan lagi, ada 12. Saya tak cukup masa ni.
So ini lebih kurang kita bagi contoh, dia nak kita bahagikan pada 2 kumpulan. Satu kumpulan dia akan tanya soalan, satu kumpulan yang lain dia akan jawab soalan. Tetapi kita bagi contoh 5 patah perkataan sahaja. Sama ada soalan ataupun dia punya jawapan sahaja. Bergantung pada kreativiti cikgu, sama ada soalan boleh lebih 5 patah perkataan. Cuma jawapan sahaja yang boleh kita limitkan 5 patah perkataan. Betul, bergantung pada cikgu lah yang ni. So ini untuk modul yang ke-11. Yang ke-12, bisik-bisik sayang ni macam radio buruk dah. So dia akan tulis satu ayat panjang dan dia akan pas ayat tersebut. Ini lebih kepada bersengka lah. Dia akan pas ayat tersebut sehingga orang yang tak akhir. So orang yang tak akhir akan tulis ayat tersebut ataupun orang yang tak akhir akan bacakan balik punya ayat. So akhirnya kita dapat kat sini dia punya kepekaan dan dia punya hafalan lah dari segi apakah arah yang pertama. So mungkin sampai arah yang terakhir tu dah jadi berbeza. Ini contoh untuk modul kelab dan persatuan sebanyak 12 modul. Cikgu boleh pilih yang mana-mana cikgu suka, tetapi untuk perjumpaan yang pertama, yang kedua, kalau anda kata kita bersemuka, cikgu kena buat ice breaking dulu lah. Saya dah susun, ikut karangan saya ni pun ice breaking, ataupun pecah kumpulan kalau tak salah dalam bahasa Melayu. Sorak berentak pun ice breaking. So boleh pilih yang mana sesuai untuk kita jadikan dia sebagai aktiviti pecah kumpulan. Yang ni untuk modul kelab dan persatuan.